Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah para pendengar IKIM yang dimuliakan. Sempena hari Maulidir Rasul, dalam kesempatan Tahsinul Ibadah, saya mengajak para pendengar, marilah kita tanamkan jiwa kita dengan rasa syukur yang teramat kerana kita dipilih untuk bernaung di bawah Nabi yang sangat ulung dan sangat agung. Kerana merayakan kelahiran baginda adalah suatu yang tepat pada masanya. Kerana kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sendiri suruh kita gembira. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan Allah, dengan rahmat Allah, maka gembiralah. Kadang-kadang hari ini ada suara mengatakan, kenapa kita tak memperingati kewafatan baginda? Sebaliknya kelahiran baginda, sedangkan kelahiran tu masih ada khilaf pada tarikh, adapun kewafatan tidak ada khilaf. Kalau kita lihat balik pada ayat tadi, Allah suruh kita gembira. Jadi soalan dia, gembira ketika lahir atau gembira ketika wafat? Kalau baginda wafat kita gembira tu memang salah sangatlah. Mak kita, bapa kita, keluarga meninggal, tiba-tiba kita buat majlis sambut rasa gembira. Itu bertentangan. Manusia itu sendiri tak patut kita merayakan apa-apa kegembiraan atas kewafatan atau meninggalnya seseorang. Jadi kita nak gembira atas apa? Atas kelahiran baginda. Apakah suatu yang ada sandaran dia? Tentulah ada. Kerana kalau kita lihat, banyak kejadian berlaku. Antaranya 360 berhala yang ada di keliling Kaabah didapati pada pagi Isnin 12 Rabiul Awal jatuh menyembah bumi, habis berkecai, dan menjadi satu kejutan orang Quraisy. Tak ada pun angin ke, gerak gempa ke, ribut ke, tiba-tiba tumbang. Ini suatu kejutan. Bahkan berlaku di Parsi, di mana satu api yang telah menjadi tempat sembahan kaum Majus yang lebih daripada 1000 tahun terpadam secara tiba-tiba. Dan banyak kejadian. Kenapa kejadian ini tak berlaku ketika kenabian baginda, ketika bermulanya detik kerasulan baginda? Sebaliknya berlaku di detik kelahiran baginda. Apa ertinya? Kalau ini semua berlaku, bahkan satu peristiwa besar yang mengingatkan kita, serangan Abraha, dikatakan pada tahun itu, ada kata pada bulan itu, ada kata pada minggu itu, dan ada riwayat kata pada hari yang sama. Allah hantar burung ababil, hanya burung saja, tak perlu nak hantar gajah lawan gajah. Hantar burung bawa batu dah habis. Segala-galanya membuatkan Abraha dan dia punya tentera dia. Gajah ni bukan senang. Negara Arab mana ada gajah? Kalau hari ni kita pergi seluruh negara Arab, daripada Oman, Yaman, Saudi, Jordan, Syria, Iraq, tak jumpa gajah. Mana datang gajah? Satu usaha yang gigih yang dibuat oleh Abraha, bawa masuk daripada Ethiopia, daripada Habasyah. Bukan senang, bukan ada jambatan. Dia bawa melalui laut. Yang perjalanan sekarang ni 8 jam kalau kita nak merintasi Laut Merah. Macam mana dia bawa masuk? Bukan 1-2 ekor, ribuan ekor untuk runtuhkan Kaabah. Kenapa di detik itu? Tak sebelum, tak selepas. Kenapa? Mesti ada sesuatu. Kerana Muhammad ini adalah lebih hebat daripada pancaran matahari yang terbit pagi. Bagaimana sinaran matahari yang menerangi bumi, yang memberi faedah pada tumbuh-tumbuhan, memberi faedah pada binatang-binatang, bahkan kita manusia, betapa segarnya hidup kita bila dapat bernafas dengan pancaran cahaya matahari. Maka lebih besar lagi sinaran pancaran cahaya petunjuk hidayah dengan kedatangan baginda. Kalau kita lihat, hampir 500 tahun lebih Allah gelapkan dunia ini tanpa ada cahaya. Petunjuk yang sebelum ini Allah buat menjadi satu silsilah. Lepas satu Nabi ke satu Nabi, lepas satu Nabi ke satu Nabi. Selepas peristiwa Nabi Nuh, ingat dah tamat dah, tak ada Nabi lagi dah. Kerana Nabi Nuh telah berjaya menyelamatkan 80 keluarga. Semuanya itu tulen keimanan mereka.
ingat selesailah, tak perlu Nabi lagi dah. Anak cucu cicit kalau dijaga oleh setiap keluarga selesai. Tapi tidak, ada pula Nabi lain. Lepas Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan sampai Nabi Isa diangkat, Allah biarkan tanpa cahaya, tanpa adalah lampu kecil-kecil yang dibawa oleh pendeta-pendeta, tapi tak ada lagi dah. Maka sampailah kedatangan baginda. Sebab itu perayaan hari ini adalah satu perayaan yang tepat. Kalaupun kita kata orang berarak daripada sana sini, mana datang? Berarak itu tujuannya nak timbulkan semangat gembira, semangat selawat. Maka satu yang tidak ada perceranggahannya, tidak ada, tak patut satu orang rasa sakit hati, rasa bid'ah, rasa satu cemohan, kenapa orang berhimpun ni? Maka tak patut. Patutnya kita galakkan. Sama ada di semua peringkat, bahkan kita di kampung-kampung pun. Apa salahnya daripada hujung kampung kita berarak ke hujung kampung yang lain untuk sempena memperingati kelahiran baginda? Alangkah besarnya. Saya pernah hadir satu majlis Maulidir Rasul masa saya di Yaman. Lepas insya' kita, majlis kita bermula, sedar tak sedar azan subuh. Berbagai-bagai program pengisian satu malam tu dengan pengisian berbagai-bagai selawat dan salam, berzanji, marhaban dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dalam dan suasana di Malaysia, suasana yang begitu amat tepat bila kita adakan perayaan. Saya mengajak semua daripada semua peringkat, daripada kampung, surau, taman, buatlah, hayatilah. Mudah-mudahan dalam tajuk tahsinul ibadah kita tak lari kita daripada memperingati. Kerana kita tiap-tiap kali kita solat, kita bagi satu penghormatan, seolah-olah macam tabit hormat kita pada baginda. Kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita tak boleh ubah kalimah ni. Walaupun baginda dah wafat sekian lama, kita masih kata assalamu alayka, sejahtera buat kamu, buat tuan, wahai Nabi. Jadi kita hormat Nabi. Nabi dah wafat, masih lagi. Kenapa Allah buat begini? Kalau tidak kerana manusia Muhammad ini seorang yang ulung. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Musa pernah minta nak jadi umat kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa yang Allah makbulkan permintaannya akan datang, tidak lucut jawatan tapi tambah kedudukan sebagai Nabi, Rasul dan sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukurlah kita, mudah-mudahan dengan program tahsinul ibadah kita dapat sentiasa memperkemaskan amal ibadat kita, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan maupun perkongsian kita mengurusi mukadimah telah pun dibicarakan sebentar tadi, dan sudah tentunya untuk kembali kita dalam program tahsinul ibadah pada ketika ini bakal meraihkan pertemuan kita ke udara. Talian kita 0362051500 jika menantikan respon anda melalui pesanan ringkas Kapten Ikim, kemuskilan anda berkaitan dengan ibadah dihantarkan ke 39111 maupun anda juga boleh hantarkan melalui Facebook di ikim.fm, insya-Allah. Dan kita akan bersama Ustaz dengan pemanggil kita yang bakal bersama dengan kita insya-Allah pada waktu ini. Pemanggilan pertama, Assalamualaikum. Siapa di talian? Silakan. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kita bersama dengan siapa? Saya Syamsul dari Lampang. Cik Syamsul bersama dengan Ustaz, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz nak tanya, berkenaan dengan masa kita mengambil masa azan. Masa azan tu ada masa azan kita nak ambil wuduk. Jadi ada yang setengah tu menunggu azan habis. Ada yang terus ambil wuduk. Yang mana satu lebih awal Ustaz? Minta penjelasan Ustaz. Okey. Sama-sama. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Baik, kita semasa azan, apakah kita nak ambil wuduk ataupun kita nak mendengar azan? Kita tengok keadaan suasana solat kita. Kalau di masjid yang mengizinkan kita ruang selepas azan dan ke iqamat tu ada ruang yang cukup, elok kita dengar azan, kita jawab azan, kita ambil wuduk dan buat solat sunat. Tapi kalau lepas azan ada setengah masjid dah tak ada masa, terus iqamat, jadi waktu azan tu kita ambil wuduk supaya kita nak kejar yang lebih besar, iaitu solat berjemaah. Bahkan kalau hari Jumaat kita ada dua azan. Azan pertama ialah untuk menandakan masuknya waktu. Azan kedua ialah untuk kita mendengar khutbah. Azan pertama kita dengar.
Habis azan kita buat solat sunat. Azan kedua kita tak payah dengar. Cepat kita solat sunat masa azan kedua, supaya lepas saja solat sunat, azan pun tamat, bermulalah program khutbah Jumaat. Jadi ada masa kita tengok, pertimbangan kita ialah yang lebih besar solat berjemaah. Sebab itu dikatakan wuduk kita, sunat kita basuh 3 kali pada setiap anggota, sama ada anggota basuh ataupun anggota sapu. Tetapi 3 kali ini disunatkan kurang sekali saja, iaitu bila mana iqamat sudah mula. Bila iqamat sudah bermula, maka tak sunat lagi kita buat 3 kali. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali, terus kita dapatkan solat berjemaah. Kerana solat berjemaah adalah perkara yang lebih besar. Jadi kita tengok kedudukan di mana solat berjemaah yang kita kejar dan kita cari, itu yang kita nakkan. Kerana solat berjemaah ni, kalau kita dapat takbir pertama selama 40 hari, kita diberi 2 jaminan: bebas daripada neraka, bebas daripada nifak. Bukan bermakna lepas tu kita dah rehat lah, dah 40 hari dapat, kita pun cuti terus. Tak. 40 hari ni menjadi satu tempoh latihan. Kalau boleh buat 40 hari, maka kita hidup 40 tahun ke 60 tahun ke, menjadi suatu yang cukup mudah untuk kita atasi. Terima kasih Ustaz satu penjelasan. Moga pencerahan tersebut untuk perkongsian juga untuk kita bersama pagi ini. Kembali untuk pesan ringkas, soalan daripada Nur berkaitan dengan solat jemaah. Ustaz, katanya berkenaan melantik imam untuk solat jemaah, adakah saya perlu menepuk imam sebelum atau selepas saya mengangkat takbir? Imam dan makmum sama-sama merupakan perempuan. Silakan Ustaz. Kita bila nak solat berjemaah, satunya kalau kewujudan kita diketahui imam, terutama kalau kita 2 orang, kita duduk di sebelah imam, memang tahu pun tempat banyak luas dalam masjid, tiba-tiba pergi sebelah kanan imam, ini mesti ada kerana nak ikut jemaah, jadi kita tak tepuk pun tak ada masalah. Tapi kalaulah kita duduk di belakang tanpa kita tepuk dan maklumkan, imam tak tahu, kita nak sokongan imam. Kerana bila kita nak ikut berjemaah, kita naklah suara imam tu, kalau maghrib isyak subuh dibaca dengan nyaring, kalau takbir intiqalat baca dengan kuat. Kita nak faedah jemaah. Jadi tak tahu jemaah ni, kalau dia tak tahu kita di belakang, maka elok kita tepuk. Kalau ikut bahasa Arab, kita tarik. Tapi orang Melayu ni kalau kita tarik dia, masalah. Kita tepuk dia bila? Selepas takbir. Allahu Akbar, takbir, baru kita tepuk. Jangan tepuk sebelum, kerana kita nak bentukkan saf apapun, setelah kita takbir baru kita tepuk imam ataupun tepuk orang di belakang imam, untuk panggil orang belakang tu supaya dia ke belakang. Ini dalam solat berjemaah. Kerana solat berjemaah, kedudukan saf laki-laki perempuan agak beza sedikit, di mana perempuan ni dalam saf dia, imam di tengah. Kalau laki-laki dalam saf dia, imam di depan. Itu dia, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Apapun untuk menaikkan kemusykilan anda, kita akan kembali sejurus selepas ini. Berhenti rehat seketika. Pastikan anda terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum, saya Heliza Helmi. Teruskan bersama IKIM FM, pilihan utama anda. Ada waktu kita malas nak melakukan sebarang kerja atau aktiviti. Itu perkara normal. Tapi bagaimana nak tangani rasa malas Cuba lakukan ini. Setiap kali bangun pagi, anda fikirkan sesuatu yang anda seronok lakukan. Jangan terlalu fokuskan kerja anda yang membebankan. Sebaliknya, alihkan perhatian untuk bertemu dengan kawan-kawan yang anda sayangi, atau anda mahu memakai pakaian kegemaran anda. Tetapi ini semua perlukan latihan. Mesti anda sentiasa bersemangat dan dapat hilangkan rasa malas anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Semerak Cinta Rasul bersama kami di IKIM FM. Alhamdulillah, sekarang kita kembali untuk pertemuan kita dalam Tahsinul Ibadah. Masih lagi bertemankan yang bagi Ustaz Fazri Al-Yamani. InsyaAllah bakal menaikkan kemusykilan anda untuk dirujuk kepada yang pakar. InsyaAllah apapun kita akan bersama melalui talian, Facebook dan juga pesanan ringkas. Mungkin dapat kita naikkan pendengar kita yang seterusnya waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama dengan siapa? Saya Pak Muhammad daripada Singapura. Silakan Cik Muhammad. Okey, saya nak tanya Ustaz, bila kita sembahyang,
fardu atau sunat, boleh tak bacaan solat kita tu tak diucapkan di mulut atau di lisan, tapi cukup dilafalkan dalam hati saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita masbuk, kemudian kita dapat rakaat yang terakhir, itu tasawuf yang kita baca itu tasawuf awalkah atau tasawuf akhir, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh, Ustaz, sama Singapura. Dapat kita nakkan kemusykilan ni, silakan. Taib, Alhamdulillah. Suara Hakim terus sampai ke pelosok dunia, insya-Allah. Akan ada nanti panggilan-panggilan daripada Eropah, daripada Amerika. Kerana banyak orang-orang, terutama orang Malaysia, yang sedang menuntut dan dahagakan ilmu. Alhamdulillah, ni satu penyata baik daripada Singapura. Mengenai dengan soalan pertama, kalau kita membaca, maka perlu kita ingat, bacaan ini perlulah mempunyai suatu lafaz yang didengari oleh telinga kita. Kalau kita baca, mesti ada pergerakan bibir mulut dengan lidah, dengan langit-langit yang membuatkan bacaan itu kita dengar dengan telinga. Dalam suasana yang hening. Bukan makna nak dengar dengan telinga ni, kalau hujan, lebat, bising, kita kena pekik sampai dengar telinga, tak. Kadar biasa. Dalam sunyi, cuba kita baca dengan nada yang paling rendah, telinga kita dengar, tanpa mengganggu gugat jiran kita. Mana dalam kita solat berjemaah, ada kawan-kawan di sebelah kanan dan kiri kita. Kita tak nak bacaan kita diorang terganggu. Itu boleh sampai ke tahap membawa kepada haram. Sekadar telinga kita dengar, dengan tak ada masalah telinga. Kalau kita dah sampai penyakit telinga tak dengar pun, itu lain hal. Jadi sekadar nada yang paling rendah, baca, dengar ke telinga, itu adalah suatu bacaan dituntut. Kalau ada, kita tengok kadang-kala jemaah yang solat dengan tidak menggerakkan bibir mulut, tiba-tiba rokok, i'tidal dan bagi salam dengan tak ada bergerak atau bergerak kosong, maka itu tidak sah. Dalam maksud, kalau baca dalam hati, maka bacaan itu tak diterima. Kerana bacaan itu tidak sah. Itu tak dikira baca. Baca ni ialah bila kata iqra', bacalah. Maksudnya dengan suara yang keluar, dengan lafaz yang didengari. Itu makna bacaan. Jadi kalaupun kita rasa lebih khusyuk dalam hati, itu bukan bacaan. Kerana bacaan dalam hati tak dipakai. Kita nak di lidah kita dengan suara. Kerana ini adalah perbuatan. Sebab itu dikatakan, apa dia solat? Solat ialah beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang bermula dengan takbir, berkesudahan dengan salam, aqwalun wa af'alun muftatihatun bit takbir wa mukhtatimatun bit taslim. Perkataan-perkataan. Ini perkataan ini mesti bersuara, berlafaz. Itu dia punya kedudukan dia. Kalau dalam hati, itu tak sah. Balik pada soalan yang kedua, bila kita masbuk, kita dalam tahiyat akhir, imam dalam tahiyat akhir, kita masuk, maka kita nak baca kadar mana? Kita boleh baca, ataupun kita boleh diam, atau kita boleh berzikir. Tapi afdalnya kita baca. Kalau kadar baca tahiyat awal pun dah cukup. Dia bukan kes masalah kita kata sunat baca atau tidak. Cuma afdal kita diam atau kita baca. Maka di sini kita kata mengisi ruang itu adalah afdal. Imam di tahiyat akhir, kita baru masuk, Allahu Akbar, duduk, kita baca. Itu afdal dengan pengisian. Bacalah tahiyat. Tak sampai tahiyat akhir pun tak apa. Baca tahiyat awal, kerana kita masbuk tadi, mungkin sampai setahap imam akan bagi salam, kita bangun. Kerana itu kita hanya mengisi ruang, bukan daripada sudut sunat atau tidak, cuma disebut sebagai suatu yang afdal. Itu dia punya kedudukan. Saya terima kasih Ustaz menjawab soalan daripada saudara kita sebentar tadi, dan juga kembali untuk bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya ke udara waktu ni, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Suraya daripada Kelantan. Suraya, silakan bersama dengan Ustaz. Nak tanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya ni tiap-tiap bulan istihadah. Jadi 15 hari tu, hari ke-15 tu saya confuse nak mandi wajib tu waktu mana? Waktu lepas sebab saya dengar bila hari baru tu, hari ke-16 tu waktu maghrib. Jadi bila masuk maghrib baru saya mandi wajib. Jadi nak tanya waktu mana yang betul-betul kita kena mandi hari ke-15? Ya, saya
Itu saja, Su. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Tapi masalah darah haid dan darah nifas. Darah haid kita kata tempoh dia paling lama ialah 15 hari 15 malam. Dikira jam. Makna 15 ini 15 siang dan 15 malam. Katakanlah betul-betul satu orang haid dia sebanyak-banyak datang dalam sebulan 15 hari. Kita tengok jam mula pukul berapa. Katakanlah mula hari pertama pukul 9 pagi. Sampai hari ke-19, 9 pagi itu berakhir. Kalau ada pun selepas itu semua dikira darah penyakit. Dia cukup jam, 24 jam satu hari. Cukup 24 jam untuk setiap hari, maka mandilah. Jadi itu kiraan dia. Katakanlah hari pertama keluar pagi. Hari ke-15 berhenti maghrib. Kita tak kira maghrib. Kita kira waktu keluar dan waktu tamat. Itu dia punya tempoh dia. Bila kita berhenti, contohnya berhenti waktu zuhur, maka kita kena solat zuhur. Berhenti waktu asar, kita mandi dan kita solat asar dan qadha zuhur kita. Berhenti waktu maghrib, kena solat maghrib. Berhenti waktu isyak, kena solat isyak dan qadha maghrib. Begitu juga dengan subuh. Jadi bermakna di sini tengok jam dia. Bila mula, ini penting. Orang perempuan dia kena jaga dua perkara. Pertama, waktu dia, dan kedua, warna dia yang mengikut adat dia. Maka kalau ini berlaku, maka sampai cukup 15 hari, maka tamatlah haid. Kalaupun ada lagi berlarutan, maka itu semua dikira darah istihadah. Wallahualam. Saya terima kasih Ustaz. Semoga jelas, insya-Allah. Dan kembali untuk pesanan ringkas, kita raikan persoalan daripada Nadia. Katanya, saya sedang melatih anak berusia 6 tahun untuk cintakan solat berjemaah. Adakah boleh untuk beliau solat zuhur dan asar dengan bacaan nyaring, khusus untuk mungkin panduan untuk anaknya mungkin? Silakan Ustaz. Dalam kita mendidik anak-anak, solat kita pandukan, minta anak kita 6 tahun dia ikut kita. Jadi dalam mendidik anak-anak, untuk kita bukan jangan kita niat ini saya nak mengajar anak saya, tak. Kita kena niat solat kita. Solat kita ini solat harian kita. Anak kita dia tumpang ikut. Tapi ini solat kita, ibadat kita. Kita tak boleh lakonkan satu solat dulu, okey anak ikut, tak. Kita buat solat kita yang biasa. Jadi kalau zuhur dengan asar bacaannya perlahan. Kalau maghrib, isyak dan subuh bacanya nyaring. Jadi kalau kita nak didik lebih, luar solat kita baca nyaring bagi anak kita ikut. Tak semesti dalam solat tu saja kita nak didik dia. Luar solat kita panggil dia datang duduk. Setelah kita bagi makan minum dia, okey sekarang ibu nak dengar anak punya Fatihah. Ibu nak dengar anak punya tahiyat. Maka buatlah selepas itu. Dalam solat, itu solat kita. Yang dituntut oleh Allah, kita buat seperti biasa. Zuhur, asar, perlahankan. Maghrib, isyak, subuh, nyaringkan. Itu dia kedudukan. Terima kasih Ustaz. Dan soalan daripada Siti Anian Alwi dari Facebook. Saya makan ubat setiap hari yang membuatkan saya mengantuk. Kadang-kadang tak boleh ingat bacaan dalam solat, kecuali kalau saya solat duduk. Ubatan yang saya ambil adalah ubatan berkaitan dengan penyakit dalam otak. Jadi apakah hukumnya? Kerana kalau saya berdiri, saya tidak boleh memberi perhatian atau tak boleh memberikan tumpuan. Ustaz, silakan. Solat duduk ini hanya kepada mereka yang tak mampu berdiri. Kalau terus juga berdiri, jatuh. Melainkan kalau ada tongkat ke, ada tiang ke, ada tali ke, ataupun ada seorang yang boleh tolong angkat, dia kena berdiri. Jadi kalau kita kata hilang tumpuan, itu bukan masalah. Kalau takkanlah kita kata akan hilang tumpuan sepenuh masa. Kita hanya akan solat 5 minit, 10 minit. Satu waktu kita akan ambil 10 minit. 5 waktu 50 minit. 1 jam katakan. Takkan 1 jam akan hilang ingatan dan tumpuan. Sedangkan mana lagi 23 jam kita? Biarlah hilang ingatan kita 23 jam. 1 jam kita ingat Allah. Takkan itu saya rasa alasan yang tak cukup munasabah untuk kita solat duduk. Solatlah berdiri, buat yang sempurna. Kita minta pada Allah. Allah suruh kita minta. Kata Nabi, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Minta dengan Allah atas apa masalah sakit kita. Kita buat yang terbaik. Kalau berlaku juga, itu luar daripada kemampuan kita. Jangan kita ambil jalan mudah terus duduk.
Sedangkan kita mampu berdiri, buat berdiri. Kerana Nabi tak semudah-mudah cakap untuk kita berdiri, melainkan ni wahyu Allah yang Allah nakkan. Ini satu ibadat, atur cara yang Allah nakkan kepada kita. Ikut apa yang dikehendaki, itulah kejayaan kita. Terima kasih Ustaz. Semoga jelas insya-Allah menjawab soalan daripada Siti Anian. Dan kembali untuk satu lagi respon kita dalam Facebook, mungkin dapat ditujukan kepada Ustaz. Soalannya Ustaz, mana lebih afdal, solat di surau berhampiran rumah atau di masjid yang jauh dari rumah? Kerana solat di masjid jemaah ni ramai kan. Kadang-kadang kalau kat surau tak ada orang untuk solat. Silakan. Baik, keperluan di masjid dan di surau. Di surau kita tengok kedudukan. Apakah kehadiran kita membuatkan penduduk sekeliling akan datang, atau kehadiran kita ni sama aja? Orang tak pandang dengan kita, kau dah hadir ke, tak hadir ke, tak ada masalah. Maka di sini kita tengok kedudukan. Kalau kita menjadi seorang yang mana penduduk jiran sebelah semua pakat tengok, oh dia pergi masjid, ramai akan datang. Dia pergi surau, ramai orang akan datang solat berjemaah di surau. Atas sini kita kata solat di surau lebih baik daripada kita solat di masjid. Tapi kalau perginya kita sama saja, dan kita hanya perlu bergerak jauh sikit dan ramai lagi jemaah di masjid, maka eloklah kita ke masjid. Kerana masjid itu Nabi sebut dalam hadis, al-masajidu maimunatun maimunun ahluha. Masjid tempat yang membawa untung, yang akan menolak kesialan. Maknanya kita tidak akan sial hidup kita. Kita akan beruntung sentiasa dengan solat di masjid. Pergilah ke masjid. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tersebut, yang juga mana apa yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz juga merupakan panduan untuk kita yang mendengar ini. Dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali bersama dengan Ustaz Fazli Al-Yamani sejurus selepas ni. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama di IKIM FM. IKIM FM dengan kerjasama Surau Al-Ansar Taman Sri Medan Jaya, Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor akan mengadakan Forum Bicara Ad-Din IKIM FM pada hari Ahad 27 Januari 2013 bermula jam 8 malam. Berkongsi ilmu melalui perbincangan ilmiah bertajuk Akibat Sengketa yang membawakan dua orang ahli panel yang berbahagia, Dr. Wan Azhar Wan Ahmad, Pengarah Pusat Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM, dan yang berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Kanan Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Forum akan dipengerusikan oleh DJ Syafiq Zulkifli. Jumpa anda di sana. Kita kembali dalam tahsinul ibadah pada ketika ini, dan Alhamdulillah untuk pertemuan kita masih lagi ditemani yang berbahagia Ustaz Fazli Al-Yamani. Tahsinul ibadah meraihkan pendengar seterusnya, mungkin dapat kita bersama dengan pemanggil ikut dalam waktu ini insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapa ni Radio IKIM ya? Ya, Radio IKIM. Kita bersama dengan siapa di talian? Saya Wan sini. Cik Wan bersama dengan Ustaz, silakan. Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Wan sini. Nak tanya Ustaz. Ya. Kalau atas dasar keselesaan lah. Macam ada satu surau tu ada aircon, ada satu lagi surau tu tak ada aircon, dia panas sikit kan. Jadi kalau kita pilih untuk pergi ke surau yang ada aircon tu, adakah itu macam mungkin dia jauh sikit ke apa ke yang ada aircon tu, kita pergi ke situ, adakah itu kira tak elok ke macam mana tu Ustaz? Ya, saya kita dapat penjelasan Ustaz. Terima kasih Cik Wan. Assalamualaikum. Silakan. Alhamdulillah, kemudahan yang Allah bagi pada zaman kita hari ini, kita kecapi nikmat-nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kita lampu, Allah bagi kita kipas, bagi kita aircon, satu nikmat. Jadi dia sebenarnya solat ni dia tak tengok kelebihan masjid atau surau yang ada aircon dan tak ada aircon. Kita nak khusyuk kita. Manalah tahu kalau kita pergi dengan masjid atau surau yang ada aircon, kita pun tak panas, kita dapat tenang, dapat solat dengan baik, maka di sana lebih baik kita pergi tempat yang menimbulkan kekhusyukan kita lebih. Kalau kita pergi tempat yang tidak ada aircon, agak sempit, agak bau dia tak selesa dan panas dan suasana tak begitu baik, maka kita pergi masih ada aircon. Tapi kalau katakan masih ada aircon ni, dia terlampau kuat sampai sejuk menggigil,
Tak pula kita nak solat dengan baik, kita menggigil kesejukan waktu-waktu pagi dan sebagainya. Jadi kita, ada orang dia boleh kepada angin, ada orang tak boleh langsung, dia tak boleh kesejukan. Kita lihat kekhusyukan kita di mana. Kalau dengan tempat yang selesa, kita khusyuk. Sebab kita disuruh solat dalam khusyuk. Sebab itu kalau kita lapar, makan dulu. Kalau kita nak buang air dulu. Jangan kita buat solat dalam keadaan kita hilang tumpuan. Sebab itu dilarang kita pakai pakaian yang ketat, yang nak rokok sujud pun susah. Dilarang kita solat di tempat yang menghilangkan kekhusyukan kita. Ada berbagai-bagai pemandangan dalam tu, dengan berbagai-bagai perkara yang membuatkan tumpuan kita tidak tepat. Jadi yang penting ialah kita nak baca di sini kekhusyukan kita. Mungkinlah bagi saya rasa kalau tempat selesa, insya-Allah khusyuk kita akan lebih daripada tempat yang tidak ada keselesaan. Kerana kalau kita tengok pergi Mekah sekarang pun, alhamdulillah kita akan dapat aircon di setiap tiang dengan sejuk, sedap, khusyuk. Itu kita nak. Jadi ini nikmat Allah bagi untuk kita di zaman kebelakangan ini. Lemah sangat kita punya iman, lemah sangat kita punya kedudukan kita, pencapaian kita. Allah beri sokongan-sokongan ini untuk bantu. Ini rahmat Allah buat kita. Maka boleh kita, yang penting khusyuk itu keutamaan dia. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga untuk pendengar yang membagi pada waktu ini. Dan kita raikan pendengar mesti talian 0362515500 kembali ke udara. InsyaAllah saya beri talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita bersama dengan siapa ya? Ya, saya Ramli daripada Kelantan. Cik Ramli bersama dengan Ustaz, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya nak tanya ni, macam kita musafir. Ya. Ijma' lah. Kita wajib ijma' tak? Itu saja. Pasal saya ada dengar satu Ustaz tu cakap, kalau kita nak musafir, kena turun sebelum subuh baru kita tak wajib ijma'. Adakah itu betul atau saya salah dengar? Dapat penjelasan Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Cik Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Solat Jumaat adalah solat yang difardukan, sama dengan solat 5 waktu pada malam Isra' dan Mi'raj. Cuma baginda tak dapat nak lakukan dalam suasana Mekah bila dihimpit oleh Quraisy. Dan sahabat ada yang telah Mu'az bin Umair, tak salah saya, dia telah mulakan solat Jumaat di masjid di Madinah sebelum baginda sampai. Jadi Jumaat ni adalah suatu yang dituntut. Jadi kalau kita nak musafir dan kita mengatur perjalanan, maka memang betul lah apa yang dikatakan. Kita wajib Jumaat kalau kita bertolak daripada tempat kita selepas terbit fajar. Dengan masuknya subuh kita baru bergerak. Maknanya solat subuh dulu ke, tak solat ke, subuh masuk kita bergerak. Maka wajib kita melakukan solat Jumaat. Tapi kalau kita nak mengelak, kita kena keluar sebelum subuh, mana sebelum terbit fajar. Contohnya, kita punya flight ke satu perjalanan pukul 8 pagi. Sebelum subuh pukul 5 dah kita ada dekat KLIA. Maka hari itu kita tak berdosa kalau kita tak solat Jumaat. Ataupun kita di mana saja, perjalanan bas ataupun perjalanan kereta, kita mandu, kita keluar sebelum terbit fajar, maka gugur Jumaat kita. Walaupun tempat perjalanan tak jauh, tak semesti 2 marhalah. Yang penting kita keluar sebelum terbit fajar, gugurlah tuntutan Jumaat. Tapi kalaulah perjalanan kita selepas terbit fajar bermakna subuh, selepas masuk subuh wajib Jumaat. Melainkan kalau bukan kita yang mengatur perjalanan, di mana membuatkan kita akan ketinggalan jemaah. Contohnya sekarang ni kita tengok perjalanan haji dan umrah. Kita ditetapkan oleh pihak yang bertanggungjawab, dia nakkan kita berada di airport pukul 12. Macam mana kita nak buat solat Jumaat? Maka di sini kita kata kita terikat dengan perjalanan yang kita akan ketinggalan daripada rakan-rakan kita. Maka di situ dimaafkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Kembali untuk bersama raikan respon kita dalam Facebook. Cik Indun dari Kuantan Pahang. Kemusykilannya berkaitan bagaimana nak beribadah ataupun nak solat Ustaz jika sakit dan memakai alat salur najis sepanjang masa 24 jam sehari. Silakan Ustaz. Subhanallah, solat ini tak pernah gugur dalam apa keadaan, sama ada kita sihat maupun dalam keadaan kita sakit.
Dalam sihat kita ingat Allah, dalam sakit kita ingat Allah. Kerana dalam sakit ini pernah baginda beritahu antara 3 perkara, kata baginda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Mau tak aku tunjuk pada kamu ketika mana kamu buat perkara ini, Allah padamkan dosa kamu, Allah angkatkan darjat kamu. Iaitu pertamanya ialah isbarul wudu' indal makarih, mengambil wuduk ketika susah. Jadi ini termasuknya kita dalam keadaan pakai sarung, terpaksa air kecil katakan keluar bukan daripada saluran biasa. Ini dah penyakit, kita tak selesa. Tapi kita nak kena solat, ya, kita boleh solat. Kalau boleh buka, tanggalkan sekejap. Untuk kita solat, kita tanggalkan. Kalau memang benda tu darurat, tak boleh buat apa dah, dia memang dah diikat dekat pinggang, untuk kita seketika solat, benda tu air terus keluar, maka apa yang perlu, kita ambil kaedah orang yang silsil baul, orang yang berpenyakit, yang mana dia ada 3 penyakit di sana. Satu dipanggil penyakit angin. Angin sentiasa keluar, kentut saja, kejap-kejap kentut. Memang nak ambil wuduk pun tak boleh. Basuh muka, basuh tangan, lepas angin. Basuh muka, belum sampai kaki dah terlepas dah, makna batal wuduk. Ataupun satu orang yang berpenyakit silsil baul, kencing tak tus. Orang tua-tua bila dah sampai satu tahap sentiasa menitik keluar. Atau orang perempuan yang datang darah istihadah. Jadi apa nak buat? Kita kata kaedah dia mudah. Pastikan pertama sekali waktu dah masuk. Kita tengok beg plastik ni bersih dan waktu dah masuk. Wuduk dia tak dapat diambil sebelum waktu. Waktu dah masuk dan diambil wuduk secara berturut-turut dan terus kita solat. Biarkan najis tu keluar dalam keadaan dia tidak orang kata tidak mengalir ke tempat lain. Dia masuk betul dalam plastik, dan plastik tu biarpun bergantung dengan kita, solat kita sah. Sama dengan orang yang masalah silsil tadi, atau angin tadi, atau darah istihadah. Terus solat walaupun darah datang, terus solat walaupun angin keluar, terus solat walaupun air silsil kencing tadi tak putus, masih terkeluar, solat dia sah. Cuma 2 syarat tambahan daripada syarat biasa. Pertama, pastikan waktu masuk. Yang kedua, ambil wuduk secara berturut-turut. Selesai masalah kita. Jadi dia punya kaedah, dia kata idza dhaqat tasa', bila terhimpit sangat dia ada jalan keluar, dan bila terbuka luas, wa idza tasa'a dhaqa, dia akan tutup laluan. Dia tak buatkan kita seperti dalam keadaan terlampau sempit atau terlampau terbuka. Sederhana, inilah Islam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tersebut. Saya kira dah dapat selesaikan sedikit kegelisahan oleh Puan Indo sebentar tadi. InsyaAllah dapat beribadah seperti biasa yang disarankan oleh bagi Ustaz, insyaAllah. Kembali untuk bersama dengan pendengar kita pada waktu ni di talian. Agaknya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita bersama dengan siapa ya? Saya Mariam daripada Shah Alam. Cik Mariam, kuat sikit cakap Ustaz, tak dengar nanti. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, saya seorang ibu berdikari yang bekerja. Kalau saya berada di rumah, saya akan berusaha untuk pergi solat di masjid dengan tujuannya untuk merebut solat di awal waktu dan juga solat berjemaah. Minta komen Ustaz sebab saya seorang berdikari dan umur dalam umur 50 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau maksud berdikari ni maknanya kalau tak ada suami lah, janda. Kita orang perempuan, dia punya pergerakan dia sebenarnya ada batas. Kalau kita isteri, tentulah keizinan suami. Dan tugasan kita, sebenarnya orang perempuan dia mempunyai tugasan, iaitu rumah tangga. Suami akan minta awak tengokkan anak, awak basuhkan baju, awak buat itu, taat kepada suami. Jadi kerja-kerja penting ini dia perlu sempurnakan. Jadi kalau dia nak kejar solat berjemaah dengan terabai tugas dan tanggungjawab sebagai isteri, itu tak ada makna. Kerana orang perempuan dia tidak menanggung risiko besar. Kalau dia solat di rumah pun dah cukup. Sebab itu dikatakan perempuan ni dia buat 3 benda je. Dia jaga solat dia jaga puasa dia, dan taat suami. Jadi kalaupun dia tak terkejar pergi masjid, tak ada masalah. Yang penting solat dia di awal waktu. Ada qabliyah, ada ba'diyah yang sentiasa mengiringi solat dia. Itu dah cukup. Walaupun kita tak ke masjid, terutama dalam usia 50 ni masih awal.
Jadi elok kita galakkan orang yang dah cukup berumur, mungkin 60 ke 70. Maknanya orang tengok pun tak ada apa nak tengok. Jadi tidak timbul fitnah, tidak timbul gangguan. Jadi kalau kita masih 50-40 ni, kadang-kadang Tok Bilal tengok pun tertarik hati dia. Janda mana ni datang. Jadi satu gangguan. Kita tak nak timbulkan isu gangguan. Kita nak semayang tapi orang terganggu, fikiran mereka terganggu. Jadi elok kita solat di rumah dengan kesunyian, dengan waktu yang betul di awal waktu. Walaupun tidak berjemaah, itu lebih baik bagi perempuan daripada pergi ke masjid. Terima kasih Ustaz. Menjawab soalan juga kemungkinan daripada Puan Mariam sebentar tadi. Dan merujuk kembali dalam Facebook kita, persoalan yang ditujukan oleh Cahaya Kesaksian. Katanya kalau ada doktor terlibat dalam pembedahan selama berjam-jam, yang sampai 8 jam Ustaz terlepas waktu solat, bagaimana keadaan tersebut? Adakah itu dikatakan sebagai tempoh darurat, dan bolehkah doktor tersebut mengqada solat tersebut? Dosa atau tak kalau ditinggalkan solat disebabkan oleh pembedahan tak kerjanya? Silakan Ustaz. Kita tengok dalam masalah kes yang membabitkan tugasan doktor ini, dia adalah berkaitan dengan nyawa manusia. Kita boleh batalkan solat demi nyawa. Boleh batalkan solat. Solat ni tak boleh batal sewenang-wenangnya. Tapi bila sampai tahap kita kena batalkan. Kalau kita tak batal, kita berdosa. Contohnya kita nampak ada orang sedang lemas dan kita boleh selamatkan dia. Takkan kita nak pejam mata, biarlah kau lemas mati, lebih baik saya nak terus solat. Tak boleh. Kita nampak bayi, kita nampak orang buta nak jatuh ke lubang, kita sedang solat, batalkan, selamatkan orang. Sekarang ni kes ini bukan kes orang lemas. Kes ini bukan nak jatuh dalam lubang. Kes ini adalah kes pembedahan. Pembedahan ini berkaitan dengan nyawa, nak selamatkan nyawa. Solat kita boleh qada, nyawa kita tak boleh qada. Sebab itu dalam masalah wuduk katakan, kalau kita ada air, tapi air diperlukan untuk minum. Kalau kita pakai minum, tak ada nak wuduk. Kalau kita pakai wuduk, tak boleh minum. Mana utama? Utamakan minum. Kerana biar kita hilang dahaga dan kita tak lapar, kita tidak dahaga, itu lebih baik. Kerana wuduk tadi kita ganti dengan tayamum. Lapar ni nak ganti dengan apa? Dahaga nak ganti dengan apa? Sebab itu kita dibenarkan untuk tayamum, walaupun air ada, gunakanlah untuk minum. Jadi di sini kes doktor sama aja. Doktor, kalau kita kata berhenti, pergi solat dulu, mana boleh pesakit. Mungkin pembantu nurse dia boleh bertukar, tapi doktor tak boleh. Dia buat kerja dengan teliti. Itu pun kadang-kadang terlepas, tertinggal gunting dalam lah, tertinggal itu skru dalam, ada. Itu dengan ketelitian. Tambah kalau dia berhenti pergi solat, datang tengok habis dah pesakit tadi. Sebab itu kita kata di sini keadaan doktor boleh. Apa dia nak buat? Dua cara. Sama ada dia kalau waktu dah masuk, dia buat jamak. Katakan dia akan mula pembedahan pukul 3. Dia akan habis nanti dekat maghrib. Jadi dia buat jamak zuhur dengan asar dulu. Kemudian dia buat dia pembedahan dia. Ataupun waktu belum masuk, dia boleh takhirkan solat dia. Jadi apa pun dia kena solat, tetapi keutamaan menyelamatkan nyawa itu satu di antara keutamaan. Jadi bermakna solat kena jaga juga. Dia boleh jamak takdim, dan kalau pun terpaksa dia qada, dia memang tak boleh berhenti dan tak boleh nak buat apa dah, dia kena qada solat, dia tak apa, lepas nanti qada solat, boleh qada. Dia tidak berdosa di sini dalam erti kata menyelamatkan seseorang yang tak ada pilihan lain. Kerana doktor ni dia tak boleh putus-putus separuh-separuh, dia mesti bagi tumpuan hadir. Saya tengok satu pesakit, dia ada masalah sedikit kat kerongkong dia, ada tuairat. Jadi doktor buat teliti, takut mana-mana wire tersilap potong nanti habis. Daripada bercakap jadi bisu, daripada dengar jadi pekak. Dia kena buat teliti betul. Berapa masa? 8 jam. 8 jam tu ada waktu solat yang akan tertinggal, maka tak ada masalah. Nanti dia qada balik solat dia. Maka itu bukan satu dosa. Itulah yang kita harapkan, insya-Allah. Yang penting solat menjadi satu tajuk utama dalam hidup kita. Terima kasih Ustaz. Itu antara kemusykilan yang dapat kita raikan pada ketika ini dalam solat taslim dan ibadah. Mungkin sedikit masa kita berikan Ustaz untuk eksklusif penerima Maulid Rasul ni, ada sikit ucapan yang Ustaz nak sampaikan kepada pendengar kita, silakan. Alhamdulillah, saya mengajak para pendengar, bahkan umat Islam di Malaysia dan di mana saja,
Anggapkanlah hari kebesaran ini sebagai satu hari perayaan kita, menyambut berita kelahiran baginda. Kalau Abu Lahab, Allah boleh ringankan setiap Isnin hanya kerana dapat berita kelahiran, dia beri pada pembawa berita iaitu Suhaibah Al-Aslamiyah, awak saya lepaskan, terlepas awak daripada perhambaan. Kerana rasa gembira begitu ada harga dan nilai. Kerana kita kena ingat baginda. Sebab itu kadang-kadang hari ini orang sebut baginda ketua negara lah, baginda ketua tentera lah, baginda pakar politik lah, baginda pakar ekonomi. Sebenarnya itu masih belum tepat. Tepatnya baginda Rasulullah, baginda kekasih Allah, baginda utusan Allah. Hadirkanlah ini nikmat yang tak terhingga Allah bagi. Berada, kalau Nabi Musa minta nak duduk di bawah baginda, Nabi Aisyah yang Allah makbulkan, kita siapa tak pernah kita minta. Allah bagi harga ilah nikmat ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah akan bagi kita kebaikan yang tidak sudah di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah.